وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Allamah Mufassir Muhaddis Rabbani Abdullah Sirajuddin Al-Husaini dalam kitab dia Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syamailuhul hamidah wa khisaluhul majidah, sehinggalah perkataan beliau mubasatatuhu sallallahu alaihi wasallam li julasaihi wattisa'uhu lahum. Rasulullah itu suka mengambil hati kepada tetamu-tetamu dia dan berlapis dada dengan mereka. Di antara perangai Rasulullah adalah suka menggembirakan hati tetamu. Orang yang duduk dengan Rasulullah tidak rasa, tak pernah rasa tak selesa. Sekalipun Rasulullah ni orang warak, tetapi orang biasa-biasa pun rasa biasa duduk dengan Rasulullah. Kita ni warak sikit ya, tapi orang tak selesa dah duduk dengan kita. Rasulullah ni ketua segala orang warak. Tapi sahabat-sahabat biasa. Tanya nak mari sahabat tentu sekali tak serupa dengan Rasulullah. Tetapi sahabat cukup selesa duduk dengan Rasulullah. Rasulullah ini dia akan ambil hati julasaihi, orang duduk dengan dia itu selagi mana benda itu harus. Benda haram tak boleh lah. Ambil hati orang siapa perikat buat benda haram tak boleh lah. Kok benda harus tu boleh, tak ada masalah apa. Bahkan Rasulullah kalau manusia berkecek tajuk gapo-gapo, Rasulullah join juga. Sebagaimana kita sebut dah dulu, kadang-kadang sahabat berkecek tajuk dunia di hadapan Rasulullah. Cerita bab makanan, cerita bab memang tidak ada kaitan dengan agama, tidak ada kaitan dengan takwa lah kita kata. Tapi Rasulullah join juga, sapuk juga. Kalau kita kecek tajuk resipi, tajuk makanan, tajuk sport ring kereta, tajuk motor kepal, orang tak layan dah. Warak ke? Warak tak layan benda-benda lagu tu. Tapi Rasulullah layan. Layan sahabat. Sehingga ke sahabat rasa selesa duduk dengan Rasulullah. Tak ada perasaan takut, tak ada perasaan segan nak kecek gapo dia depan Rasulullah. Selagi mana benda tu harus, gilah mu nak kecek, Rasulullah tidak larang. Daripada Kharijah binti Zaid berkata ia, Zaid bin Sabit pernah menceritakan satu hadis. Katanya Zaid bin Sabit, aku dulu pernah menjadi jiran kepada Rasulullah. Zaid bin Sabit ni jiran kepada Rasulullah, dan Zaid bin Sabit ni penulis wahyu Rasulullah. Dia tak boleh duduk jauh. Apabila mari wahyu, Rasulullah panggil seorang pergi panggil Zaid bin Sabit tu nak tulis wahyu. Maka apabila turun mana-mana wahyu, maka Rasulullah akan hantar seorang untuk panggil hamba untuk menulis wahyu saat ni. Rasulullah dia tak menulis dan dia tak boleh menulis.
Tetapi sekalipun dia tak boleh menulis, tanya sahabat tulis, kalau salah Rasulullah tegur. Ai pelik. Dia tak boleh menulis. Memang tak pernah menulis dan tak boleh menulis Rasulullah. Tetapi kalau Rasulullah tulis as-salatu, Rasulullah kata bil waw tambah wa, as-salawaw tambah. Rasulullah royak ai. Sahabat pelik juga. Rasulullah ni memang tak boleh membaca dan tak boleh menulis. Memang tradisi orang Mekah pada zaman dulu ummi. Tidak cara bab menulis, bab membaca. Tetapi tidak menunjukkan seorang itu lemah. Kerana memang tradisi dia lagu tu dah. Ummi lagu tu, kawasan lagu tu memang. Kita kawasan baru yang start sekolah ni. Zaman dulu tak kerti baca belakang. Cikgu kita tak kerti baca. Tapi boleh buat macam-macam. Buat rumah boleh, buat gotu boleh, boleh jadi ketua, boleh jadi berapa. Lah ni, teori tu bisa. Bukan main lukis plan. Buat rumah rutuh sembah. Tak tahu alik ilih, alik berjatuh. Jadi praktikal tu lemah. Teori tu ganas zaman lah ni. Ngaji di sekolah rendah teori. Ngaji sekolah menengah teori. Ngaji di universiti teori. Hak praktikalnya. Orang dulu tak ngaji teori-teori, tulis-tulis ni. Praktikal dah lalu. Nak buat rumah, tak payah lukis pelan pakai bismillah berok selalu. Nak buatlah berapa dia sebesar-besar. Orang zaman dulu buat perahu. Siapa Amerika penjajah pening kepala buat perahu sebesar-besar perahu. Tak ada lukis pelan berapa dia pakai berok gagak-gagak siap. Buat rumah, buat berapa dia. Tu. Orang dulu tidak menitik berat ke pembacaan. Kerana baca pada zaman dulu tidak memberi apa makna. Macam lo ni kalau tak pandai baca, masalah juga. Tetapi kita tengok pengalaman hamba sendiri, jumpa berapa banyak orang milioner tapi tak boleh membaca dan tak boleh menulis. Kaya, juta pitih tapi tak boleh membaca, tak boleh menulis. Bahok banyak boleh baca, boleh menulis, tak ada kerja pun. Nampak gaya bukan main gerung. Nampak sopa dengan orang kaya, pitih seluk dalam poket. Habuk saja, bukan pitih, habuk saja. Kawan tu membaca tak boleh, menulis tak boleh. Jadi jutawan. Rumah sama besar dengan istana. Tak boleh baca, tak boleh menulis. Jadi membaca dan menulis itu tidak menjadi kelemah. Maka Rasulullah ini apabila dia suruh Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ni tukar tulis wahyu dia. Maka katanya Zaid bin Sabit hamba duduk dengan Rasulullah ni hamba kecek macam-macam. Mungkin tain tulis wahyu kan. Ni ada lah kalau kita boh kita panggil kan. Kita buat kerja mesti tak buat ke. Mesti dia buat dengan Rasulullah. Maka kadang-kadang kami sebut cerita-cerita. Kadang-kadang kami sebut cerita akhirat. Kadang-kadang kami sebut cerita makan ni. Tajuk resipi. Tajuk goni. Tajuk gapo. Rasulullah lah. Berlaku. Bukan kata Rasulullah kata. Mu ni peduli wahyu. Tak kecek benda lagu tu. Dunia. Kita kata tasawuf. Berat kena tasawuf lagu tu. Jadi Rasulullah tak pernah royak lagu tu. Mu nak kecek ke apa dia? Layak berlaku Rasulullah. Bahkan Rasulullah, sahabat-sahabat dulu, sekalipun Rasulullah itu talwilas samti. Rasulullah ni pendiam. Tetapi sedikit ketawa. Tetapi tanya sahabat-sahabat dulu kecek mengenai syair. Syair ni sebuah dengan tempat kita lah ni lagu. Syair pula bukan syair zaman Islam, dok zaman jahiliyah lagu. Maka Rasulullah sahabat-sahabat royak cerita kalau kita patung kau gapo dia bersyair lagu-lagu zaman dulu. Rasulullah ketawa suka bersama dengan dia. Berarti Rasulullah layan juga lagu-lagu berkali. Kalau zaman dulu lagu mana tak tahulah. Syair zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah ni tak ada Tuhan, tak ada gapo dia bersyair ikut dia. Tetapi Rasulullah layan juga. Sebentar kau sikit kau, banyak kadang-kadang. Kadang-kadang Rasulullah dengar syair jahiliyah 100 bit lebih. 100 bit, 100 rangkap lebih. Tak ada masalah. Lah ni pok kita buat apa tak boleh dengar sebab pok kita ni cepat lala. Atas masjid lala dah. Soh kau atas dengar muzik. Di atas masjid lala dah. Tapi Rasulullah ni orang tak lala. Marilah dunia setara mana depan dia tak lala dia. Marilah gapo dia nya tak apa. Kita ni bahasa jenis kaki lala sebab tu orang tak sewi kita sangat lah.
Pergi dengar muzik, pergi jamming, kau pergi gapo dia. Kita sahabat tak apalah. Orang-orang Nabi tak apa muka dia lagu tu. Maka ulama kata boleh juga nak syair. Boleh syair. Apatah lagi kalau bersyair, berqasidah, memuji Nabi, memuji Tuhan. Oh, lagi-lagi lah boleh pahala. Rasulullah dulu dengar lagu-lagu, syair-syair yang tidak kecek bab ketuhanan pun. Tak kecek bab apa dia. Tapi Rasulullah layak juga. Kerana keindahan syair-syair dia. Syair ni kalau orang pandai bersyair, kalau jamai dulu gak bergurindai. Tersebutlah kisah. Dah. Dulu dalam radio, hamba ingat lagi. Dalam radio, pasal tu ada. Lah ni tak tahu pak ke mana. Berkali mati dah, berkali hujung nak berindai tu kali. Maka Rasulullah tu lagu tu. Dan Rasulullah ini mizahuhu sallallahu. Rasulullah pernah bergurau-gurau. Gurau dengan sahabat-sahabat dia. Gurau kalau kita buat lawak lah. Karena Rasulullah yamzahu ma'a ashabihi li'idkhali surun alaihim. Rasulullah hajing gurau. Gurau lagu mana tak tahulah. Kadang-kadang Rasulullah kecek gurau. Kadang-kadang Rasulullah perbuatan gurau. Kadang-kadang sahabat duduk jual, dia pergi alik belakang, dia peluk. Sahabat. Dia tutup mata lah, macam-macam Rasulullah. Kalau kita tak gurau lagu tu, oh jatuh lah ambo. Ambo tok guru besar cakap gurau depan orang ramai, pasar-pasar duk main coket. Kau kata tok guru ni tak warak. Dok Rasulullah pergi sahabat dia, pergi peluk alik belakang sahabat. Kata siapa dia pula ni. Kadang-kadang Rasulullah gurau dengan perkataan. Orang tino mari mokcik mari temu Rasulullah. Ya Rasulullah. Mungkin duk biasa dengan ngajar kali Rasulullah. Dah gitulah. Mari temu tu gak insahlah ya Rasulullah. Doa kat hamba boleh masuk syurga etak lah. Rasulullah kata orang tua tak boleh masuk syurga mokcik. Dengar lagu tu. Jeriklah kawan tu hunggah kelik. Rasulullah baru ayat kata orang tua tak boleh masuk syurga ya mokcik. Ya nak gurau yang dengan mokcik tu gak touching molek. Jenis touching warna jadi sentuh molek hari tu jadi unggah lagi. Rasulullah kata pergi panggil semula mokcik tu. Royak ke dia. Mokcik kalau masuk dalam syurga bukan tua dah, muda. Tak ada orang tua boleh masuk dalam syurga. Masuk tu semua umur kalau perempuan umur 18 tahun. 18 tahun ni kalau orang tino ni getah dia tengah bergetah molek lah. Kalau orang jatuh 33 tahun. Tu usia manusia di dalam syurga. Ketika molek-molek 33 ni, habis kan. Otak pun molek, tubuh pun tengah segar. Ya kalau atas sikit otak molek, otak kau mata tapi tubuh kau tak gerak dah tu. Begitu juga kalau sebelum pada tu. Sebelum pada tu tubuh ganah tapi otak pula tak mata. 33 ni manusia peringkat hak paling kemuncak sekali. Lelaki lah. Kalau orang tino umur 18 tahun. Maka Rasulullah gurau dengan sahabat-sahabat untuk menggembirakan hati sahabat-sahabat. Kita duduk dalam pondok puas weh. Demo tak biasa duduk dalam pondok tak tahulah. Semaya, zikir, aurat, wirid, tidur. Tu ya buat kita. Kerja puas. Setahun tak apa. 2 tahun, 3 tahun, 20 tahun, 30 tahun duduk dalam pondok. Jamu kau petok. Kalau tak gurau apa kita, sore habuk tak ada dalam pondok. Jadi kita ajar gurau ni biar rasa suka. Sebab dunia ni hidup ni puas sebenarnya. Sedaklah setara mana. Dia mau PT 4 juta pun makanlah pala gajah tiap-tiap hari punya mari puas juga. Sekalipun benda sedap. Kita beri nasi lauk ayam misalnya. Yang makan sebentar sebab makan nasi ayam puas juga manusia. Maka kena ada gurau. Maka Rasulullah ajar kepada sahabat dia bergurau. Liyah tadu bihadihi. Bapa Rasulullah gurau dengan sahabat supaya sahabat ambil pelajaran daripada Rasulullah, ambil petunjuk kata boleh gurau rupanya. Kita duduk dalam agama tanya serabut, yang mari serabut juga weh. Alillah belaka muka supaya lidah, tapi nyo ada kadang-kadang yang mari tekel panggil. Nyo ada serabut beruk juga. Maka kalau tak gurau masalah. Tu. Sekali pun tak boleh gurau banyak-banyak tapi boleh gurau. Selagi mana bahkan Rasulullah bergurau dengan sahabat dia. Dan supaya sahabat yatakhallaku bi akhlaqih. Supaya Rasulullah tunjuk lagu mana nak gurau tak salah.
Hak Rasulullah, hak betul, hak Allah Ta'ala tak marah. Kalulah Rasulullah tak pernah bergurau, sudah. Semua orang tak berani nak bergurau sebab Rasulullah tak buat weh. Berat. Maka Rasulullah ini tidak pernah meninggalkan bermanis wajah bersama sahabat dia. Dan kalulah Rasulullah ini sentiasa bermasai muka, nescaya sahabat akan bermasai muka. Begitu juga tabi'in akan ikut perangai Nabi. Masai. Bagi tak ada masalah pun. Pitih ada dalam poket tapi masai. Serabut kita tengok. Ada orang ni pitih tak ada pun. Nampak happy kot lelaki. Unggah jalan kaki atas hujan pun. Nampak orang pun. Jadi kebahagiaan itu lagu tu. Manusia tidak dapat dipuaskan. Kalulah manusia dapat dipuaskan, sudah. Orang kaya tidak akan tekan. Tapi kita tengok orang kaya pun bunuh diri. Artis-artis bunuh diri. Pelawak. Orang luar suka kat orang. Dia tekan. Dia luar suka. Orang lain boleh suka. Ribu orang boleh suka dengan cara dia. Tapi dia tekan. Dia tak tahu bahagia tu lain, ketawa tu lain. Ada orang ketawa tapi dia tidak bahagia. Ada orang tak ketawa tapi dia bahagia. Maka orang lah ni nak cari kebahagiaan, dia makan dadah. Dia pergi berjoget. Dia pergi makan benda haram. Dia pergi buat lawak. Tak tahu gapo. Tak tahu matlamat bahagia tu duduk di mana. Sedangkan manusia bukan nak suka. Manusia nak bahagia. Ada orang rasa dengan kita ketawa ni jadi bahagia. Dia bahagia sebenar adalah duduk dengan Tuhan. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Adalah ingat Tuhan itu adalah ketenangan paling abadi sekali. Rasulullah tak pernah berubah. Allah tak pernah hilang. Allah tak pernah puas dengan kita. Sehingga ke sahabat Rasulullah kata, apabila sahabat kata, ya Rasulullah, kita buat amal banyak-banyak ke nyanyi ke Tuhan ke puas ke? Tuhan kata, kakak ni semacam mari molek. Tak ada kau orang lain. Puas hamba tengok muka ni. Maka ada sahabat dulu tanya, ada ke Allah Ta'ala ni puas dengan kita? Puas ke serabut dulu? Daripada 2-3 tahun dah muka ni semacam kata mari hari Ahad malam Senin ni kata. Dah Rasulullah kata Allah tak pernah puas beri dengan kita. Tetapi biasanya kita puas dengan Allah. Kita puas. Alik kita. Alik Tuhan tak suruh kata, ke aku dek mari muka ni tiap-tiap hari ke takut Tuhan puas. Muka ni semacam boleh pahala banyak teh. No, dak Allah Taala. Tidak pernah puas, la yamalu walakin antum tamallun. Tuhan tidak pernah puas tapi kamu itu yang cepat puasnya. Maka Rasulullah gurau kecuali dia tidak gurau kecuali benda-benda yang benar. Tidak pernah kecek menawak. Rasulullah ada sahabat perempuan mari temu Rasulullah. Rasulullah kata demo ni tok laki demo nama gapo? Rasulullah tanya. Katanya sahabat Tina tu kata nama tok laki ambo sekian-sekian. Rasulullah muka tak kenal belaka sahabat dia. Katanya Rasulullah tok laki demo ada putih-putih di mata dia tu. Ada putih-putih di mata dia. Bini dia pun senyaklah, senyap kelik rumah. Kelik kita tengok tok laki dia. Tengok. Tok laki dia kata apa demo tengok ambo lagu ni. Ambo kita mu Rasulullah lah ni. Lepas tu ambo royaklah ambo ni tok laki. Ambo ni bini demo. Lepas tu Rasulullah kata demo ada putih-putih di mata. Katanya tok laki dia. Semua manusia ada mata putih. Memang ada putih-putih. Kau ada mata, mesti ada mata putih. Rasulullah gurau yang kamu jadi orang sungguh sangat kata. Jadi gitulah Rasulullah gurau. Sahabat Rasulullah kata, ya Rasulullah, ambo tak ada kenderaan, boleh pinjam kenderaan kau tak? Utah lah. Katanya Rasulullah kata, utah tak boleh. Anak utah boleh. Utah tak boleh. Ibu, ambo nak uya anak utah. Ya Rasulullah. Bagi ambo banyak ya Rasulullah. Cakap nak letak atas anak utah. Katanya Rasulullah anak utah belakang ke? Semua asal anak utah. Kau asal jadi butuh lalu. Ya kena anak utah dulu. Memang anak utah lah. Kena wi pun besar mana pun. Dia pun anak utah juga. Kau anak. Kau dia bukan anak utah. Anak utah juga. Hamba faham lagu itu Rasulullah. Jadi gurau Rasulullah. Rasulullah kadang-kadang gurau dengan budak kecil. Kita ke, moga orang dewasa tak gurau dengan budak kecil.
Kerana ada ibarat, siapa dia yang suka bermain dengan budak-budak, hilang 2/3 akal dia. 2/3 akal dia hilang. Dah. Dia tok guru besar, main dengan anak-anak, jadi kuda, jadi Power Ranger, duk guling. Tidak kau nampak Allah tolong sungguh. Tu kan nampak bijak tapi Allah duk guling dengan budak-budak. Manusia ni apabila saing dengan budak, 2/3 akal dia akan hilang. Maka kalau kita duk biasa saing dengan budak, otak kita jadi tak serius. Tapi Rasulullah ada gurang budak-budak? Ada. Macam-macam Rasulullah gurang dengan budak-budak ni. Kali-kali Rasulullah ambil hati gini. Panjang lebar mengenai Rasulullah gurang. Wallahu a'lam. Ada soalan ke? Orang tino boleh ke dia dah. Banyak benar ni. Tak siap. Minggu lepas lagi tulis ni kali ni. Jika anak saya umur 9 tahun, sebaiknya dihantar ke pondok tahfiz atau belajar bahasa Arab terlebih dahulu. Umur berapa sesuai untuk hantar pondok? Jadi kalau umur 9 tahun, sebelum umur balik lah. Sebelum umur 14 ni, 9 tahun ni hantar tahfiz dululah. Hantar biar dia boleh baca Quran dengan lancar. Kalau tak boleh hafal Quran, sekurang-kurangnya dia boleh membaca Al-Quran dengan lancar. Boleh membaca jawi, dan benda-benda asasi. Lepas pada tu, habis duduk dalam 3-4 tahun duduk di tahfiz, barulah hantar ke pondok. Kerana dia nak masuk kepada alim balik ni, kena selesai ke ilmu-ilmu fardu ain. Mudah-mudahan apabila dia masuk ke dalam alim usia balik, lepas dah bab tauhid dia, lepas dah fiqh bab tauhid tasawuf. Jadi sebelum daripada usia kecil ni, tradisi ulama-ulama dulu hatta hafal Quran. Baca Quran biar cekak, kena huruf Al-Quran, baca Al-Quran dengan betul. Barulah hantar pondok. Tapi kalau umur 25, tentu dah kena masuk pondok. Tak suruh tanyalah, hamba nak masuk tahfiz. Terbiak apa demo? Demo fardu ain tak lepas lagi. Kena lepas ke fardu ain dulu. Ni hak kecil lagi. Ni cara bagi budak kecil. Kalau hak besar, tak ada pilihan lain kecuali belajar ilmu fardu ain. Yakni masuk pondok lah. Kalau pilih di antara pondok dengan tahfiz. Ustaz, semakin banyak mengaji, semakin banyak ujian. Macam mana nak sengkau baik dengan Allah? Masa dulu kita tak mengaji pun ada ujian. Tapi kita tak tahu benda tu ujian. Kita bahaya belaka zaman dulu. Zaman jahil ni orang tak semaya, tak tahu ke apa dia. Tuhan uji juga dia. Hidup bukan. Ketika jadi jahat, bukan Tuhan tak uji, Tuhan uji juga. Tapi kita tak terasa benda tu ujian. Kita lipat belaka. Tapi apabila kita baik, kita terasa, benda ni ujian rupanya. Ya Allah, ya Tuhanku. Ujian berada di mana-mana keadaan pun. Keadaan baik pun kena uji, keadaan jahat pun kena uji. Salah kalau kita kata, tak baik saja diuji. Dulu kita tak perasa kita diuji banyak. Paling besar ujian adalah kita jauh daripada Tuhan. Tu ujian paling besar. Kita duk kekal dalam keadaan jauh dengan Tuhan tu. Tidak kau ujian tu. Tapi kita tak terasa benda tu. Apabila kita nak jadi baik, Tuhan uji susah sikit. Allah susah, ya Allah payah. Lebih baik keadaan ni berbanding dengan keadaan dulu. Jauh dengan Tuhan. Lah ni nak jadi baik dah. Biasa ya ujian tu. Kadang-kadang Tuhan nak cuci kifarat ke dosa-dosa kita hak dulu. Tuhan nak suruh kita jadi betul-betul bersih. Zahir dan batin kita. Kifarat dosa-dosa kita, kesilapan kita dulu. Maka Tuhan payah sikit ketika kita jadi baik ni. Supaya betul-betul jadi baik. Dan orang nak jadi baik ni mesti diuji. Ingat, mulut saja tak cukup. Saya baik lah. Oh baik lah. Boleh. Kena uji. Siapa dia yang uji? Manusia. Dok, Allah sendiri nak tengok setara mana kita. Tuhan tahu dah dengan ilmu dia kodim. Tetapi asbabnya nak tengok lagu mana kita. Dalam Quran kata, ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah cukup manusia menyangka apabila dia berkata saya beriman sedangkan dia belum lagi diuji. Saya beriman, saya orang baik, saya nak jadi orang juru. Tiba-tiba tak diuji. Tahu mana dia mau sabar? Tahu mana dia mau reda dengan qada Tuhan? Dia mau tahu setahu mana? Jadi ujian ni adalah manfaat untuk diri kita, untuk bersihkan diri kita, untuk gapo? Memang perik lah.
nak masuk surga. Okay, bukan nak masuk neraka. Masuk neraka tak apa. Ni nak masuk surga. Siapa dia kah Martin Link? Martin Link. Penulis buku Muhammad. Riwayat hidup berdasarkan sumber terawal. Hamba tak tahu ni. Nama dia pun hamba tak erti nak baca. Martin Link kau gapo dia. Lo ni suhu ada buku karangan dia lah. Buku bahasa Inggeris kau gapo dia. Tajuk dia Muhammad. Ada orang show baca tapi hamba tak tahu. Hamba tak boleh nak komen lah. Tak kenal lah mana. Dia setara mana. Ramai penulis-penulis sebelah orang Inggeris ni menulis mengenai Nabi kita. Tapi lagu tu lah hamba tak boleh nak komen sebab hamba tak pernah baca karangan dia. Hamba pun tak kenal dia. Namun kayak komen lebih-lebih gak silap orang kan. Kita marah pada pasangan kita sebab tertentu lah. Dan tidak bercakap selama beberapa hari. Asbab rasa marah belum reda. Tapi nak tahu boleh kau kita tak bercakap selama masih marah. Kerana dia pun jenis relax, awak tak tahu gitu ya. Gana ustaz. Gini. Antara pelajaran cara Islam mengajar manusia memberi pelajaran kepada seseorang nak menegur kesilapan orang adalah dengan cara tak saing dengan dia. Tu antara cara kita nak tegur kesilapan manusia. Sama ada kita nak tegur kesilapan bini kita, maka kita jangan tidur sekali, Nabi kata. Kecek kena kecek. Kecek tak boleh. Maksud tak pula ni jangan kecek kena kecek. Tapi kita tidur sekali, makan suku. Nampak? Biar lagu tu. Tapi kecek kena kecek. Atas anak sekolah, tanya gitu. Makan nasi dah, tanya gitu. Tapi hotline suku belaka. Tu antara cara nak tegur kesilapan isteri. Begitu jugalah kalau kita nak tegur kesilapan suami. Maka boleh ke tak atas dasar nak menegur boleh. Bukan atas dasar nak memulaukan suami, nak marah kepada suami. Isteri kalau marah kepada suami benda yang tidak kena pada syarak. Bina contohnya. Tok laki nak makan singgah. Dia nak makan sup. Baloh tajuk singgah dengan sup. Tak ada kaitan dengan agama dia. Tiba-tiba dia marah tajuk tu. Tu tak boleh. Kena ikut. Tapi kalau tok laki tak semaya, bini semaya, bini marah kerana dia tak semaya. Tu tak apa. Hak tu bukan kait dengan syarak. Hak ni manusia biasa tok laki bini dia balas tajuk tu ya. Halia, kuah. Ambo suruh beli halia, ya demo pergi beli kuah, pedoh apa? Ambo mana kena kuah. Rok ngepek sehari tak makan. Makan kursi kita makan luar. Jodoh belaka tu. Jadi manusia ni suka balas benda-benda hak tak dibenarkan oleh syarak. Jadi jangan ajar marah lagu tu. Tak dibenarkan. Kecuali ada sebab saya tak sebut sebab-sebab tertentu. Sebab buat dia lah. Sebab tak beli gelemah. Sebab ambo rumah nak suruh cat putih, dia cat kelabu. Balah tajuk cat. Allah rasa bodohnya lah. Kita orang jantan ni paling rasa bodoh kalau balah dengan bini, tajuk tak masuk akal. Memang pun kita balah tajuk tak masuk akal semacam. Tapi orang jantan ni dengan Allah, balah tajuk obat gigi, tajuk remote, tajuk ekong, tajuk gapo. Tahu? Pelik pula tajuk kedai waria. Allah balah malunya. Kalau Tuhan tanya apa mau balah tajuk kedai waria, mepeh kita nak jawab lagu mana. Tapi orang Tino, semua tajuk nak balas semacam. Jadi kalau tajuk yang dibenarkan tak apa, kalau tajuk tak dibenarkan tak boleh pukul dia. Berat ni kawan ni duk mengadu masalah. Ustaz, kita rasa suami kita tak sayang dah kat kita. Penatlah. Sebab kita sakit pun dia boleh tinggal. Tak jaga kita. Kita rasa tawar hati jadi isteri dia. Ikut rasa hati nak pisah. Tapi kesia ikut anak. Memang. Orang Tino mujur tak wui kuasa tolak. Kalau tidak, 15 dah kena tolak ni kawan ni. Dok sebentar tolak, dok sebentar tolak. Harap orang jatuh ya, buat tolak lagu tu.
Orang jatuh kuasa, mecek dalam bab mentadbir, dalam bab urusan rumah tangga. Orang tino sikit lagu tu. Kita senyap pun salah. Kita tak jawab pun salah. Abang makan nasi tak royak dah, terima kasih kamu. Kita ayat terima kasih. Oh, tak ikhlas dah tu. Tak ikhlas dah pula. Jadi kita jadi tekeh macam, kena semacam. Jadi terimalah. Kita kena faham perempuan tu lagu tu. Mana-mana perempuan pun, selagi mana dia tu perempuan setara tu lah dia. Sehebat-hebat perempuan pun dia ada perangai keperempuanan dia. Kita tanya khabar sikit banyak belajar, ya serabut pula. Habis tanya serabut pula kepala. Kita tak tanya dia kata tak sayang ke dia. Macam-macam manusia ni . Jadi benda-benda kecil lagu tu tak usah buat endah sangatlah. Biasa perangai orang tino. Jadi awak ni jangan duk rasa lah. Ni awak sendiri kata ni suami saya tak sayang. Dia tak royak pun. Dia duk makan minum tak sayang lagi. Jangan cepat gak tuduh orang. Ni duk tengok cerita drama swasta. Dalam drama swasta tu, tok lelaki tu nikah dua. Tengok. Malam tu sudah kita. Nale dak nak tidur. Dia cadel dah nak semeh kita. Nampak? Dia tengok, tak ada kaitan pun. Cerita tu di Amerika tu. Tapi dia tengok kita. Sudah. Nale dak. Tengok cerita nikah dua. Supaya kita dah. Habis ada niat tu. Sudah. Kita tak tahu alik jatuh, tak telitah pun duk baca Quran tu. Benda ketar kakak sudah. Kena dah kali ni. Manusia. Orang tino lagu tu nah. Jadi kena faham. Rasulullah sebelah orang Sebelah orang. Kita seorang pun suruh nak ubah dah. Hak orang tu bisa dah tu, habis ring dah tu. Rasulullah sebelah orang. Lagu mana nak layan? Rasulullah lagu mana? Kalau dia silap layan, umat dia ikut perangai dia. Lagu mana dia nak jaga? Orang lain ikut belakang, orang lain perhati belakang perangai dia. Gerak ke dia, sudah. Kita tak apa, kita nak lipat, kau ni kau pak, kau lari, kau jet atas kok, tak apa. Orang tak ikut perangai kita. Rasulullah ni dah lah dia nikah 9. Orang ikut belakang perangai dia. Lagu mana? Kita. Orang tak perhati belakang. Catat orang pun dalam kitab. Kalulah Rasulullah jadi penapa orang. Disunatkan menampak isteri 3 kali sehari. Ada tak ada dalam kitab sebut lagu tu. Maka Rasulullah jaga lagu mana deh. Kalau orang tak kuat tak salah. Tak usah nikah seorang pun jangan. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kamu nakut untuk berlaku adil maka cukuplah seorang. Maka seorang ni adalah penakut. Ambo sendiri pun penakut jugalah. Tapi penakut untuk berlaku adil. Kita menakut. Bukan kita tak berani tapi dia tak takut kita, tu masalah. Kita buat habis dah backing Baca ayat ni tak jadi heran sungguh. Orang lain kita boleh sihir lagi. Bini kita ni buat selam bejek tak tahu. Kita kena hikmat kepada dia berkali masa nikah tu kita kena dah dia kali. Orang lain kita japi siup pun rebah berleping. Bini kita siup semula. Penat kita kan. Kita nak cari ketenangan dalam solat nak buat macam mana? Ingat Tuhan. Kalau ingat Tuhan bukan dalam sembahyang pun rasa tenang. Tapi kalau solat saja maka kita tak dapat ketenangan. Solat ni penat, letih. Apa orang solat boleh tenang kerana dia ingat Tuhan dalam tu. Bukan dia ingat sembahyang. Kita bukan sembah sembahyang. Kita bukan begitu sungguh bab sembahyang. Dok kita sungguh bab Tuhan. Maka cara dia adalah tenang, ingat Tuhan di dalam solat. Boleh kau kita senyum suka kau anak duk depan kita masa solat dalam sembahyang. Anak kita duk main depan pas kita pun senyum. Boleh tak batal, tak ada masalah apa. Buat gini pun tak apa. Nampak? Nak lari pun tak apa. Cuma jangan gerakkan, jangan bentuk bermain. Tak ada masalah apalah. Jangan bentuk bermain. Kalau bermain tak boleh. Sekalipun sedikit gerakkan, hukum dia batal. Tapi kalau bukan main, ada hajat kau. Anak kita kena buat gerak sikit kau. Tak apa, tak ada masalah. Pasal kipas kau. Panas weh. Tak apa, tak batal. Sekalipun memang go out dah kosong tu tak guna mana dah. Tapi tidak batal sembahyang tu. Sekadar senyum saja tidak batal sembahyang. Ataupun celung. Ada cerita celung ni. Jangan cerita pecah lah. Ada cerita tu ada pok dia di backing. Backing pok dia ni kalau kita hotel ni, ada pok ni kalau buat kerja gapo celung tu. Anak dia takut. Kalau main pasal bunga, dia celung dia. Pasal dia letak pasal bunga. Satu kali dia bawa anak dia pergi surau.
Nak suruh jadi orang tua ke, ajak pergi surau. Anak buah mana tahu. Lepas tu dia AJK masjid, semaya depan AJK masjid. Ayah dia Allah Akbar. Anak dia duduk sebelah. Tok Imam tua semaya. Rokok iktidal. Apabila iktidal, orang tua yang pakai kain selah ya. Pakai kain selah, apabila iktidal kepik di punggung. Kepik di punggung, anak dia pun tengok, pelik. Anak dia ke buah, dia pergi kat Tok Imam, dia tarik kain Tok Imam. Tok Imam kata, mana? Seria bulu roma naik, tak ada. Dia tengok marah, buat kerja lagu tu Imam. Main kain Tok Imam, dia pun celung. Anak dia tengok celung tu, dia pun seluk mula masuk. Seluk tu terbang, Tok Imam tu terbang. Atromen selalu pakai tak tahu alif jatuh. Ni jangan. Penat lagu tu deh. Belajar masalah celung ni. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walaqad asyartu lina'ti man awsafuhu tuhil quluba tuhayyijul asjana. Sallallahu alaihi. Wallahu qad asna alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakunu sanana. Sallallahu alaihi. Lakinna hubban fi sarairi qad alima lihi safwati rabbina wa hadana. Sallallahu alaihi. Wa idin tazajna bil mawaddati hauna narfa' aidi fakhrina wa rajana. Ya Allah. Lil wahidil ahadil ali ilahina mutawassili damiman ilaihi da'ana. مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى أقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأهوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى سب على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وهبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسائيا في جامعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما هر قدره الصباء أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين.
Kita baca Fatihah, kita bertawassul dengan surah Al-Fatihah, dengan kemuliaan surah Fatihah, dengan ketinggian surah Al-Fatihah. Dengan rahsia surah Al-Fatihah, dengan keberkatan, kedudukan orang yang disuruh ke surah Al-Fatihah kepada dia, yakni Nabi Muhammad. Dengan niat supaya Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita, dosa kedua ibu bapa kita, dosa orang yang kita sayang atas muka dunia. Allah Ta'ala mengkabulkan segala hajat orang yang hadir dalam majlis ni. Dan Allah Ta'ala beri lebih daripada apa yang mereka hajatkan. Allah Ta'ala mengampunkan dosa umat Nabi Muhammad, lemah lembut dengan umat Nabi Muhammad, menutup segala aib umat Nabi Muhammad. Allah Ta'ala mengangkat segala bala daripada umat Nabi Muhammad. Allah Ta'ala memurahkan rezeki bagi umat Nabi Muhammad, menurunkan kebahagiaan, menjadikan suami-suami yang penyayang dan bertanggungjawab, isteri-isteri yang penyayang dan taat, anak-anak yang soleh dan solehah, keluarga yang bahagia, negara yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Apa yang diniatkan oleh wali kutub pada malam ni, wali-wali Allah, wali-wali gaib, dan semua guru kita secara khususnya apa yang diniatkan oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, dan setiap hajat-hajat permintaan yang baik yang diniatkan oleh orang-orang baik pada malam ini. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma salli wa sallim. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kita telah habis sebanyak dalam 200,000 dan kita masih memerlukan 280,000 lagi untuk menyiapkan tambahan daripada masjid yang kita sedia duk guna sekarang. Masjid tambahan ini adalah keperluan untuk pelajar-pelajar belajar. Kerana pertambahan pelajar maka memerlukan ruang yang sangat besar. Saya dipertanggungjawabkan untuk memikul amanah untuk menguruskan Madrasah Ribat Al-Mustafa, merayu kepada saudara dan saudari untuk menyumbang kepada pembangunan masjid yang sedang kita buat. Maka saya berharaplah sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran, sesiapa yang ingin memberi pinjam kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala menggunakan perkataan Allah Taala nak meminjam harta kita. Lemah lembutnya Allah Taala untuk mengambil harta seseorang. Jadi saya lebih-lebih lagi merayu kepada muslimin dan muslimat untuk menyumbang bersama-sama menjadi pahala kebajikan amal jariah yang berpanjangan sehingga di dalam kubur kita dan hari akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala saja yang akan membalas hasil usaha amalan kita semua di akhirat nanti, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.